Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Nur Hakim bin Zainuddin. Nombor matrik saya D2020093841. Saya merupakan pelajar ISMP Ekonomi AT18 daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Keberkesanan Pembelajaran Berasaskan KIT Media terhadap minat, motivasi dan prestasi pelajar ekonomi tingkatan 4. Pembelajaran dan pengudacaraan yang menggunakan KIT Media membantu pelajar mengingati konsep dan kata kunci. Kementerian Pendidikan Malaysia mencanangkan pembelajaran abad ke-21 sebagai tindak balas kepada perubahan besar yang berlaku dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Konsep yang ditawarkan oleh pengajaran abad ke-21 meminta guru memainkan peranan penting. Oleh itu, kaedah multimedia sebagai KIT Media digunakan dalam pengajaran dan pengudacaraan di dalam kelas. Kaedah ini mempunyai tujuan yang sama seperti buku teks bercetak dan bahan pengajaran lain. Tetapi, pelbagai sumber boleh digunakan untuk menghasilkan multimedia. Oleh itu, turut membolehkan pelajar memahami maklumat yang disampaikan dengan lebih baik. Terdapat 4 objektif kajian yang telah dikenal pasti dalam kajian ini. Yang pertama, mengenal pasti minat pelajar untuk belajar ekonomi sebagai mata pelajaran elektif. Yang kedua, mengenal pasti prestasi pelajar yang mengambil mata pelajaran ekonomi tingkatan 4. Yang ketiga, menilai tahap motivasi pelajar untuk belajar mata pelajaran ekonomi. Dan yang keempat, mengenal pasti daya ingatan pelajar melalui pengajaran berasaskan KIT Media. Masalah yang dikenal pasti dalam kajian ini adalah: yang pertama, tidak terdapat prestasi pelajar di dalam subjek ekonomi. Yang kedua, tidak terdapat minat pelajar untuk menuntut ilmu subjek ekonomi. Yang ketiga, apakah tahap motivasi pelajar untuk mempelajari subjek ekonomi? Dan yang terakhir, bagaimanakah tahap daya ingatan pelajar? Kajian ini dijalankan di SMK Tinggi Port Dickson. Rangka bentuk kajian berbentuk eksperimen kuasi. Populasi dan sampel, terdapat 50 orang pelajar ekonomi tingkatan 4 yang terdiri daripada 2 kumpulan, iaitu kumpulan kawalan dan eksperimen. Instrumen kajian, 2 set soalan sidik digunakan dan 2 set soalan ujian bagi ujian pra dan ujian pasca juga telah digunakan untuk menapasti prestasi pelajar. Terdapat 2 bentuk analisis data yang digunakan. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab soalan pertama, kedua dan ketiga. Demografi responden juga digunakan untuk mendapatkan data taburan kekerapan, peratusan dan min. Seterusnya, analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan dalam kajian ini untuk menjawab soalan kajian yang pertama dan kedua serta menguji hipotesis HO1 dan HO2. Soalan kajian yang pertama dan kedua melihat hubungan ujian pra dan ujian pasca setelah melaksanakan kaedah KIT Media semasa sesi pembelajaran dan pengudacaraan dijalankan. Bagi analisis deskriptif minat yang paling tinggi bagi minat untuk pembelajaran menggunakan kaedah konvensional kumpulan kawalan adalah saya boleh memberi komen setelah menggunakan kaedah pembelajaran ini, iaitu 4.00%. Manakala minat yang paling rendah bagi kumpulan kawalan adalah minat saya terhadap mata pelajaran ini semakin meningkat setelah menggunakan pembelajaran berasaskan KIT Media, iaitu 1.60%. Min yang paling tinggi bagi minat untuk kumpulan rawatan adalah bagi item kaedah pembelajaran ini adalah minat saya terhadap mata pelajaran ini semakin meningkat setelah menggunakan pembelajaran berasaskan KIT Media, iaitu 5.00%. Manakala min yang paling rendah bagi kumpulan rawatan bagi item saya seronok melibatkan diri dalam kaedah pembelajaran ini, iaitu 1.52%. Analisis deskriptif motivasi. Min yang paling tinggi bagi motivasi untuk pembelajaran menggunakan kaedah konvensional kumpulan kawalan adalah bagi item menerusi kaedah pembelajaran ini. Saya percaya saya mampu mendapatkan grade yang lebih baik berbanding sebelum ini dan kefahaman saya adalah lebih baik apabila membaca nota melalui kaedah pembelajaran ini, iaitu 4.04%. Manakala min yang paling rendah bagi saya sangat motivasi untuk belajar menerusi pelajaran ini dan saya rasa berpuas hati dan yakin apabila mendapat memahami kandungan ekonomi dengan baik menerusi kaedah pelajaran ini, iaitu 1.68%. Min yang paling tinggi bagi motivasi untuk kumpulan rawatan adalah bagi item saya akan berusaha menyelesaikan soalan yang tidak dapat dijawab menerusi kaedah pembelajaran ini dan saya tertarik untuk memberi perhatian terhadap konsep-konsep penting melalui pembelajaran dalam kaedah ini dan membuat hafalan, iaitu 4.96%. Manakala min yang paling rendah adalah saya rasa berpuas hati dan yakin apabila mendapat memahami kandungan ekonomi dengan baik menerusi kaedah pembelajaran ini, iaitu 1.60%. Analisis
analisis deskriptif daya ingatan, min yang paling tinggi bagi daya ingatan sebelum melaksanakan kaedah pembelajaran menggunakan kaedah konvensional adalah bagi item saya mendapat menjawab soalan guru dengan lebih pantas. Saya berkeyakinan menjawab soalan guru dan saya lebih cepat menguasai sesuatu topik menggunakan kaedah pembelajaran ini iaitu 4.12%. Manakala min yang paling rendah adalah saya dapat menjawab soalan guru dengan lebih pantas iaitu 1.72%. Min yang paling tinggi bagi daya ingatan untuk kumpulan rawatan pula adalah bagi item saya dapat menjawab soalan guru dengan lebih pantas dan saya dapat menjawab soalan dengan mudah semasa menduduki ujian iaitu 4.92%. Manakala min yang paling rendah adalah saya lebih fokus belajar menggunakan kaedah pembelajaran ini iaitu 1.44%. Bahagian ini, berdasarkan graf 4.10, pengaji mengkaji perbandingan ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Terdapat perbezaan yang mana semasa ujian pra, kumpulan kawalan memperoleh nilai min 54.80%, manakala kumpulan rawatan memperoleh nilai min berjumlah 58.64%. Kemudian, pengaji melihat perbandingan ujian pasca dan yang mana jumlah min bagi kumpulan kawalan adalah 70.76%, manakala kumpulan rawatan berjumlah 83.00%. Oleh itu, terdapat perbezaan yang ketara di dalam peningkatan prestasi antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan, iaitu kumpulan secara keseluruhannya, keempat-empat objektif yang telah ditetapkan pada awal kajian telah berjaya dicapai dan keempat-empat hipotesis pula ditolak. Kajian ini merumuskan bahawa pelajar yang mengikuti pembelajaran menggunakan kaedah pembelajaran kit media memberi impak yang positif kepada pelajar. Keadaan ini dapat dilihat apabila berlaku peningkatan skor pencapaian lebih tinggi. Selain itu, hasil kajian mendapati pelajar yang mengikuti pembelajaran menggunakan kaedah kit media mengalami peningkatan dalam minat, motivasi dan daya ingatan berbanding menggunakan kaedah pembelajaran konvensional. Kajian ini menunjukkan hubungan positif antara minat dan prestasi pelajar, motivasi dan prestasi, serta daya ingatan dan prestasi pelajar. Sekian, terima kasih.